I was trying to remind them, ya. Jadi tak payah melompat, dan saya kata kalau kaji betul-betul statement saya, dia akan bawa kebaikan if it's implemented, you know. Tapi malangnya the mainstream media teruk saya, sepatah tak terbit. Not one word. TV3 pun main masa tu, RTM pun main kalau tak salah, tapi not one carried. It's okay lah, you know, they don't want to carry, maybe it's not too big a news, it's alright. Unfortunately, they carry news of other people which gave a different spin to what I have said, manipulated my statement. Jelas mereka putar belit kenyataan saya, dan yang dan ada juga beberapa pembohongan. Kenyataan ni dibuat oleh seorang tu yang lompat dari ahli parlimen, yang lompat dari PKR. Seorang lagi baru masuk politik 2 hari, tapi cakap cukup menyegarang. Tapi gambar dia di-share berulang kali dalam akhbar media ni. Sebab dia nak cerita buruk pasal saya, itu saja. Alright. Okey, saya tak mau komen terhadap kedua-dua orang ni, ya. Kerana huduh sangat, ya. Sebaliknya pula, saya kesian kat mereka kerana mereka cari makan. Mereka nak cari makan, ya. Jadi saya kesian kat dia, tak mau komen lah. Tapi selepas tu ada pula satu lagi komen, ya, iaitu berkaitan dengan pergolakan kerajaan Negeri Kedah. Dia tuduh kudunya Anwar Rinas. Apa dia Anwar Rinas saya pun tak faham. Anwar Rinas ni terlibat dalam pergolakan politik kerajaan Negeri Kedah, dan saya sendiri pun terlibat dalam pergolakan tu. Jadi saya bertambah kesianlah kepada mereka ni. Bukan saya cari makan, dah jadi gila. Dah jadi gila. Orang macam ini patut kita tolong mereka bawa pergi Tanjung Rambutan. I put that in writing, you know. Memang mereka gila. You know, people like that tuduh macam saya terlibat dalam benda-benda macam ini, memang gila tu. Kalau orang waras tak akan cakap macam tu, ya. Alright. Anyway, apabila mereka kait dengan kawasan Parlimen Kulim Bandar Baru, itu adalah sesuatu perkara yang saya cukup sensitif. Kawasan ini telah diwakili oleh saya sebagai ahli parlimen selama 30 tahun. Saya cukup kasih kepada orang Kulim Bandar Baru. Bukan saja orang UMNO, orang MCA, orang MIC, orang gerakan atau parti-parti Barisan Nasional, tapi seluruh rakyat, sama ada PAS ke, PKR ke, DAP ke, semua rakyat Kulim Bandar Baru saya cukup kasih. And I was the leader for 30 years. Satu masa yang cukup panjang, ya. Jadi boleh bayangkan orang yang lahir pada waktu saya mula-mula jadi wakil rakyat, dan saya pencen dia umur dah 30 tahun dah, ya. Tapi saya nak tegaskan di sini, dia orang ni adalah manusia intan permata, manusia yang mulia. Semua, bukan saja Barisan Nasional, bukan orang ahli UMNO saja, tapi seluruh rakyat Kulim Bandar Baru adalah manusia yang saya ibaratkan intan permata, manusia yang mulia. Kami di Kulim Bandar Baru tidak pernah selama 30 tahun saya jadi pemimpin guna duit untuk beli undi, sama ada waktu pemilihan parti ataupun semasa pilihan raya. That's Kulim Bandar Baru for the record. Kubu Barisan Nasional, dan there was no need for us to use money untuk nak jadi popular di sana. Kami berkhidmat sepanjang masa 30 tahun. Seluruh ahli parti berkhidmat untuk rakyat. Kalau dah berkhidmat dengan ikhlas, there's no need to use money. Dari this is a very important thing. Tolonglah Straits Times, you know, tulis sikit lah tu. I mean, you put things right. These are all innocent people. Tuduh kata saya tuduh dia orang.
saya tuduh dia orang ni orang jahat, perlu duit untuk memberi undi. I never said that. How can I say that this gem of a people? How can I say that of this gem of a people? And it is a typical Malaysian community kan. Saya dapat juga pupuk mereka ni jadi bangsa Malaysia. So the Malays, Chinese, Indians in Kulim Bandar Baru are so close together. They are really bangsa Malaysia there. Saya selaku Menteri Kebudayaan Kesenian dulu, pelancongan dulu ni, saya dapat juga rapatkan mereka ni sebagai benar-benar rapat. Mereka memikir sebagai bangsa Malaysia, tak lagi memikir sebagai Melayu, Cina, India apa semua ni. Sebab itu saya kata manusia mulia. You see? An exemplary parliamentary constituency where the rakyat of all races are so near to each other as one family. And the other thing, saya nak beritahu, banyak kenyataan-kenyataan saya yang kecil yang nak untuk membaiki, nak memenuhi, nak melengkapkan transformasi politik Najib ni. Itu saja. Tapi dia anggap sebagai saya ni frustrated politician, orang politik yang kecewa dan sebagainya. Saya nak tegaskan di sini, saya langsung tak kecewa. Malah pada waktu ini lagi saya tak kecewa. Saya cukup bahagia pada ni, ya. Pada masa ni saya cukup bahagia. Cuma pandangan-pandangan saya utarakan ni sebagai orang lama dalam politik, orang lama UMNO. Sebahagian besar dari hidup saya, 56 tahun hidup saya ni, saya pegang jawatan dalam UMNO. 56 tahun dari hidup saya ni saya beri kepada UMNO, pegang jawatan, ya. Jadi ini adalah pandangan-pandangan yang saya rasa sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan tuntutan rakyat dalam Malaysia kita ni, rakyat masyarakat antarabangsa. Dan saya penuh yakin perlu kita berubah sesuai dengan usaha Tan Sri Najib, Datuk Sri Najib sendiri. Dia sendiri pun nak transformasi politik. Jadi inilah cadangan-cadangan. Kalau dia benar-benar kaji dan melaksanakan, saya yakin kredibiliti kerajaan akan memuncak. Kredibiliti kerajaan akan memuncak. Jadi kita tidak boleh cari populariti dengan kenyataan-kenyataan saja. Dia kena diikuti dengan pelaksanaan dasar-dasar yang berbagai-bagai yang akan jelas buktikan kepada rakyat bahawa kerajaan ikhlas dalam membawa pembaruan dan sebagainya. Kerana rakyat sekarang dah cerdik dah, tak macam dulu. Dan mereka pula ada alternatif media, ya. Jadi penting itu. Dan hubungan saya, ini penting, ya. Hubungan saya dengan pucuk pimpinan parti dan kerajaan, there is no problem at all. Saya mesra dengan mereka. Dan saya pernah jadi menteri, dan kemuncak karier saya letak jawatan because saya nak pergi niaga. Ya. Jadi bukan pasal kecewa. Jadi berhenti menteri, jawatan menteri buat apa? Kalau nak tukar pergi jadi pengurusi badan-badan GLC kerajaan. Ya, nak tukar menteri pergi untuk badan-badan GLC kerajaan. Tak menasabah lah. Ya. Jadi saya yakin if I want something, some chairmanship ke apakah, atau saya nak kontrak yang berbagai-bagai, saya pergi jumpa pucuk pimpinan. Saya ingat mereka akan berusaha untuk memenuhi hajat saya. Sebab mereka tahu saya orang lama, orang berjasa. Tapi I never went to see them to ask for contracts or for any post. So there's no reason for me to be angry with them atau kecewa dengan mereka. Sebab saya tak pernah minta. Tak minta, dia tak bagilah. Dia marah. Siapa nak marah dia orang? Saya boleh berusaha dengan sendiri, tak ada masalah.
So nak kata saya kecewa ni, sikit-sikit orang buat pandangan, kecewa. Sikit-sikit orang buat teguran, kecewa. Tak ada ke modal lain. Alright. Okey, itu saya ingin sekali lagi merayulah. Saya lagi lama saya memikir, lagi saya yakin cadangan-cadangan kami itu adalah cadangan-cadangan saya secara peribadi, dari segi politik, juga dari segi ekonomi Bumiputera, agenda Bumiputera tu ada. Kalau yang lama-lama ni saya ingat cukup menasabah, dan kalau dilaksanakan ianya akan membawa kebaikan kepada orang Melayu, kebaikan kepada rakyat Malaysia, kebaikan kepada negara Malaysia, dan juga kebaikan kepada kredibiliti kerajaan juga. Ya. Dalam hubungan ini saya nak mengulangi balik keputusan yang dibuat oleh Amanah, Angkatan Amanah Merdeka. Officially we made a decision beberapa bulan dulu, dan keputusan kami ini disampaikan secara rasmi kepada Select Komiti Parlimen mengenai perubahan kepada sistem pilihan raya Malaysia ni. Jadi Amanah mengalu-alukan Perdana Menteri Kerajaan Malaysia kerana melantik Select Komiti Parlimen ni untuk melihat semula, kaji semula sistem pilihan raya kita supaya dia sesuai dengan zaman sekarang dan sesuai dengan kehendak rakyat, semua rakyat lah. Okey, dan juga masyarakat antarabangsa. Dia lantik Select Komiti Parlimen. Kami lebih suka kalau ada suruhan di Raja, suruhan Jaya di Raya, di Raja. Tapi tak mengapalah, ya, tak mengapa. Select Komiti Parlimen pun okey. Dan kami juga sangat mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk melantik juga wakil-wakil pembangkang duduk dalam Select Komiti itu. Alhamdulillah, very good. Alright. Dan oleh itu kami telah pun sampaikan beberapa pandangan kami kepada Select Komiti itu untuk dilaksanakan. Jadi sesuai dengan keputusan kerajaan yang begitu baik, yang dialu-alukan oleh rakyat dan dialu-alukan oleh masyarakat antarabangsa untuk merombak balik sistem pilihan raya kita supaya nampak telus, nampak adil, bukan saja kepada rakyat dalam Malaysia tapi juga kepada masyarakat antarabangsa. Kami harap pilihan raya tu diadakan hanya selepas Select Komiti ni selesai kerja dia dengan sempurna. Dengan sempurna. Dah selesai kerja dia, mesti ada cadangan-cadangan yang berbagai-bagai. Sudah tentu kita perlu sedikit masa, 2 bulan ke, 3 bulan ke, 4 bulan, saya tak tahu. Ya. Bagi masa sikit untuk dilaksanakan cadangan-cadangan yang telah dibuat tu. Ya. Selepas tu baru buat pilihan raya. Barulah ada makna kan di tubuh Select Komiti. Ini Select Komiti dah tubuh, dekat-dekat nak habis dah kerja mereka. Sebelum selesai buat pilihan raya. Ini rakyat nanti kalut. Ini akan menimbulkan kekalutan yang berbagai-bagai. Tak perlu, saya rasa tak perlu. Ya. Jadi Angkatan Amanah Merdeka meminta kepada pihak kerajaan supaya keputusan baik kerajaan itu, ya, untuk mengadakan Select Komiti itu diminta diselesaikan kerja dulu, lepas tu baru buat pilihan raya. Okey. Dan kami minta juga supaya kajian-kajian kami, cadangan-cadangan kami yang dibuat kepada jawatankuasa tersebut dikaji baik-baik dan dilaksanakan. Kami yakin cadangan kami itu adalah cukup sesuai dengan tuntutan zaman ini, tuntutan masyarakat antarabangsa, lebih-lebih lagi dengan tuntutan rakyat Malaysia sendiri pada keseluruhannya. Dan saya yakin kalau tuntutan cadangan-cadangan ini dilaksanakan, maka sudah tentu kredibiliti kerajaan sendiri akan menjulang naik, dan tak siapa boleh persoalkan lagi kerajaan bahawa pilihan raya di Malaysia kita ni tak adil.
pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.